الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberikan keizinan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung semula pengajian kita daripada kitab Ad-Da' wa Dawa', iaitu berkaitan dengan penyakit-penyakit hati dan juga penawar kepada masalah tersebut. Susunan karangan Al-Imam Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita masih lagi pada topik kesan ataupun akibat daripada perbuatan maksiat dan dosa yang kita lakukan. Pada muka surat 158, pada kesan yang ke-25. Pada muka surat 158, pada kesan yang ke-25. Minggu lepas kita ambil 23, iaitu berkaitan dengan maksiat menghilangkan rasa malu. Sambungannya pada muka surat 158. Kita baca dahulu, kemudian kita buat sedikit ulasan dan huraian daripada tulisan ataupun apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Maksiat ataupun dosa yang kita lakukan menyebabkan Allah mengabaikan hambanya. Di antara kesan ataupun akibat daripada perbuatan dosa ataupun maksiat yang kita lakukan adalah menyebabkan Allah mengabaikan dan meninggalkan hambanya, serta Allah menyerahkan urusan pemeliharaan dan kehidupan orang yang melakukan maksiat tadi untuk diurus oleh diri mereka sendiri dan juga di dalam pelukan dan juga jagaan syaitan. Inilah puncak kebinasaan yang tidak dapat diharapkan lagi keselamatannya. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim membawa ayat daripada surah Al-Hasyr ayat 18 dan 19, yang mana maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memerhatikan atau memikirkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Okey tuan-tuan, kita berhenti dahulu setakat itu.
Al-Imam Ibnul Qayyim menyebut di dalam poin yang ke-25 ini, di antara kesan, sikap ataupun amalan ataupun perbuatan kita, tindakan kita yang bergelumang dengan dosa, yang melakukan maksiat, apakah yang akan berlaku dan terjadi terhadap diri kita? Allah akan melepaskan kita daripada kawalan dan jagaan dia. Maksudnya, orang yang melakukan dosa yang digelar fasik, mereka ini tidak mendapat perlindungan dan penjagaan Allah. Yang mana seseorang hamba, insan, manusia seperti kita, yang serba lemah, yang serba kekurangan, yang dhaif, sangat memerlu dan bergantung kepada pemeliharaan Allah. Sebab itu di antara doa yang kita minta kepada Allah, apa dia tuan-tuan? Yang kita baca pagi dan juga kita baca petang tadi lepas asar. Apa dia tuan-tuan? Wala takilni ila tarfati ain. Tuan-tuan baca tak? Ke malam ni baru dengar? Oh, demam. Doa tu panjang, tapi di antara ayat yang sangat besar, kita minta kepada Allah, wala takilni, janganlah engkau biarkan, janganlah engkau serahkan urusan hidup aku untuk aku mengurusnya sendiri. Wala takilni, jangan kau biarkan diri aku untuk aku yang jaga. Tarfati ain, walaupun hanya, maksudnya Allah jangan lepas, Allah jangan biarkan diri ini, walaupun Allah biar itu hanya sekejap, iaitu sekelip mata, manusia akan rosak binasa. Di antara benda yang Nabi suruh kita minta dan kita sangat mengharapkan, apa dia? Penjagaan Allah. Dalam hidup kita tuan-tuan, pelbagai bala, musibah, benda yang buruk, sama ada daripada perbuatan syaitan ataupun perbuatan manusia ataupun makhluk lain, kita mengharapkan penjagaan dan pemeliharaan yang sangat teliti, yang sangat baik, tidak lain dan tidak bukan penjagaan Allah. Sebab itu kita serah diri kita kepada siapa? Kita serahkan urusan kita kepada Allah. Allah yang memelihara diri kita daripada terjadi sesuatu yang buruk. Maka sebab itu tuan-tuan, untuk kita mendapat penjagaan Allah, sekali saya akan sebut bagaimana Allah jaga kita. Sekali kita akan terang pada tuan-tuan bagaimana Allah jaga tuan-tuan. Kan? Saya bagi contoh macam inilah. Tuan-tuan selalu dengar budak-budak yang pergi ke tadika, taska, kan? Jatuh, tersedak susu, kan? Kemudian kita akan petikai, macam mana jaga? Tak tengok ke? Tak perhati ke? Duk buat apa? Sampai budak ni boleh tersedak susu, sampai budak ni boleh jatuh, sampai budak ni boleh jadi macam ni. Hampa duk buat apa? Duk lena ke? Manusia, bukan kata orang luar, hatta akan mak bapak sendiri, berapa ramai yang anak dia mati dalam jagaan tangan dia. Kita kata kalau serah kat orang jaga tak elok, boleh jadi macam-macam. Kita yang beranak dia, kita yang jaga. Berapa ramai yang tindih anak dia, berapa ramai yang mati anak dia di tangan dia. Manusia dhaif. Lagu mana pun kita pedor, lagu mana pun kita perhati, lagu mana pun kita tengok, kita manusia, insan. Khuliqal insanu dhaif. Kami menciptakan manusia itu dengan serba kedaifan, serba kekurangan.
Manusia sifatnya dia tidak maha sempurna. Al-kamal, kesempurnaan itu lillah, milik Allah. Sebab itu kita minta di waktu pagi urusan kita dalam penjagaan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah itu sebagai penjaga, dan sebaik-baik penjaga adalah Allah. Sebab itu apa-apa pun kita minta berlindung dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda ni besar kan? Sehingga kita sebut apa tuan-tuan? Kalau benda yang nak jadi, dia tetap akan jadi. Sebab itu Ibnul Qayyim kata, di antara sebab Allah tak jaga kamu, di antara sebab Allah biarkan kamu adalah di atas dosa yang kamu lakukan. Allah tarik penjagaan itu, Allah cabut pemeliharaan itu di atas dosa yang kamu lakukan. Sebab itu sesuatu yang buruk kena pada kita di atas dosa yang kita buat, kerana tidak ada yang menghalang dan tidak ada yang menolak, kerana Allah sudah berlepas daripada kita. Tuan-tuan bisa baca tak Suratul Taubah? Suratul Taubah ataupun Suratul Taubah ataupun disebut dengan Suratul Bara'ah. Satu-satunya surah yang tidak dimulakan dengan bismillah. Sebab apa? Sebab kata para ulama, tak masuk bismillah itu dengan ayat yang pertama. Ayat yang pertama dia bunyi macam mana? Allah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, yang maha pemurah, yang maha penyayang. Tak masuk dengan ayat yang pertama, tak sesuai. Pasal itu Tuhan tak bagi baca. Kerana ayat yang pertama dalam suratul Taubah, bara'atum minallahi wa rasulih. Apa dia makna bara'ah? Bara', tuan-tuan duk dengar, al-wala wal bara' dalam akidah. Al-wala wal bara' dalam akidah. Apa dia makna bara'? Bara'atun minallah. Allah telah ijtihad, bara'atun, telah berlepas diri Allah. Tak ada kaitan pok ni dengan Allah Ta'ala, tak ada hubungan mereka dengan Allah. Mana nak masuk dengan bismillah tu? Allah kata dengan nama Allah yang maha pemurah dan pengasih, pok ni tak ada kaitan dengan aku. Tak masuk. Sifat Ar-Rahman tu tak kena dengan betapa marahnya Allah sehingga Allah berlepas diri. Sebab itu apabila kita melakukan maksiat, kita mengundang kemurkaan Tuhan. Malaikat tak pergi rumah Nabi pasal apa? Malaikat tak pergi, tak masuk dalam rumah Nabi. Dan Nabi sendiri sebut tak masuk malaikat. Malaikat apa tuan-tuan yang tak masuk tu? Malaikatur rahmah. Tak masuk malaikat yang bawa rahmat, yang mana di dalam rumahnya ada patung, ada loceng, ada anjing. Maksudnya apa? Patung, loceng, anjing tu apa dia? Itu merupakan simbol kepada maksiat, simbol kepada syirik, simbol kepada benda-benda yang Tuhan tak suka. Jika kamu pilih benda yang Tuhan tak suka, Allah berlepas diri. Dan bila Allah berlepas diri, malaikat juga tidak sampai dan tidak masuk. Sebab itu orang yang bila dia bergantung kepada selain Allah, Allah tidak terlibat dalam urusan hidup dia. Sebab itu tuan-tuan, di antara benda yang kita nak kena pastikan untuk kita menarik, mengundang keberkatan dan juga penjagaan Allah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan kena faham ni, perbahasan ni kena faham bagi elok. Maksiat menyebabkan Allah tak jaga kita. Jadi apa yang akan menyebabkan Allah jaga kita? Amal salih. Sebab itu Nabi sebut apa? Siapa yang mai semayang subuh, dia dapat apa?
Siapa yang mari semayang subuh di masjid, dia dapat apa? Dia di dalam apa? Hadis itu sebut apa tuan-tuan? Orang yang mari semayang subuh, orang yang mari semayang subuh, dia tak payah takut. Kalau siapa yang mari semayang subuh di masjid, hari itu selamat. Sebab apa? Orang yang mari semayang subuh di masjid, Nabi yang sebut, Nabi yang kata, fi zimmatillah. Zimmah maksud apa? Ni zimmi, kafir zimmi ni. Yang tuan-tuan duk sebut zimmi. Apa makna zimmi? Zimmah artinya perlindungan. Sesiapa yang mari semayang subuh di masjid berjamaah, dia di dalam fi zimmatillah, dia berada di bawah penjagaan Allah hari itu. Allah yang kawal dia, Allah yang pelihara dia, Allah yang jaga dia. Ada siapa yang boleh mengapa-ngapakan dia? Tak ada. Bukan payah mari semayang subuh, lawan dia. Siapa yang mari semayang subuh berada dalam perlindungan Allah, lawan dia. Siapa yang tak mai? Siapa yang tak mai sembahyang subuh di masjid, tak mai sembahyang subuh berjamaah, Tuhan tak pelihara dia hari itu. Bukan payah. Bukan nak gaduh mengaji PhD nak faham lagu tu. Siapa mai sembahyang subuh, Tuhan jaga. Hari itu dia selamat. Sehingga kata para ulama, tidak terkena sihir dan tidak terkena buatan jahat orang. Sehingga balak benda-benda tak elok tak akan jadi. Tetapi siapa yang tak mari sembahyang subuh berjamaah di masjid, Tuhan tidak memelihara dia hari itu. Ini yang disebut oleh Ibnul Qayyim. Poin dia senang ya. Siapa buat maksiat, hang pesah ke diri hang. Tapi siapa yang taat, aku yang akan menjadi pelindung. Innaka ni'mal maula, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Nasir, apa makna nasir? Apa makna maula? Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baik maula, penolong, pelindung, dan engkaulah sebaik-baik pembantu. Siapa penolong dan pembantu kita? Allah. Allah yang berada di hadapan kita. Allah duduk depan ke duduk belakang? Allah ni bila dia jaga kita, dia duduk depan ke dia duduk belakang? Dia duduk depan. Tuan-tuan tahu mana dia duduk depan? Disebut dalam hadis Ibnu Abbas. Bila Nabi sebut kat Ibnu Abbas? Bila Nabi sebut kat Ibnu Abbas? Masa Nabi dukung Ibnu Abbas. Ingat dah hadis tu? Ibnu Abbas kata, Nabi SAW satu hari dia dukung aku. Lepas tu dia kata apa? Ya ghulam. Ni dukung. Ibnu Abbas dukung. Masa tu dia budak lagi. Ibnu Abbas min sigaris sahabah, daripada kalangan sahabat yang masa Nabi hidup mereka kanak-kanak. Pasal itu dia banyak cerita Nabi dukung dia, Nabi bergurau dengan dia pasal dia budak-budak. Tapi banyak hadis yang dia dengar. Tuan-tuan bayangkan, bodyguard dia nak duduk belakang kan nak duduk depan? Kita ni, kalau dia nak jaga kita, kalau orang yang nak jaga kita, orang ni, kalau dia nak jaga kita, ini perumpamaan yang Nabi buat. Dia nak duduk depan kan duduk belakang? Dia akan duduk di depan. Nak pertahan orang kena duduk depan. Kalau dia duduk di belakang, nak jaga apa? Kan? Tuan-tuan tengok, kawalan dia bermula daripada depan. Sebab itu Ibnu Abbas kata apa? Nabi dukung aku, dia kata ya ghulam, wahai budak. Inni u'allimuka kalimat. Aku nak ajak kepada engkau beberapa kalimat. Ini yang kita nak faham perkataan Ibnu Abbas ni. Perkataan Ibnul Qayyim yang sebut tentang maksiat ni. Nabi kata apa kat Ibnu Abbas? Takkanlah tuan-tuan tak dengar ataupun tuan-tuan tak ingat. Mustahil hadis ini termasuk dalam hadis 40 Al-Imam An-Nawawi. Hadis Ibnu Abbas ni adalah hadis 40 Imam An-Nawawi. Kan? Ya ghulam,
Inni u'allimuka kalimat. Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Ibnul Qayyim kata, siapa buat maksiat, Tuhan tak jaga dia. Nabi kata, engkau jaga Allah, Allah jaga engkau. Ihfazillah, engkau jaga Allah, yahfazka, Allah akan jaga engkau. Tuan-tuan, soalannya, nak jaga Tuhan, apa maksud? Tuan-tuan dengar tak mufti syarah? Tuan-tuan dengar tak mufti syarah? Apa maksud jaga Allah? Jaga Allah, kalau tuan-tuan tengok ulasan ulama, jaga suruhan dan larangan Allah. Kita tak jaga Allah. Maksud jaga Allah tu bukan kita jaga Allah, maksudnya menjaga suruhan dan larangan Allah. Siapa yang jaga suruhan, benda yang Tuhan suruh dia buat, benda yang Tuhan larang dia tak buat, Nabi kata apa? Reward dia apa? Yahfazka, Allah akan jaga dia. Betul lah, Ibnul Qayyim sebut tu betul ya dah. Kena dengan Nabi kata, siapa yang jaga benda yang Tuhan suruh dia buat, Tuhan larang dia tak buat, balasannya, ganjarannya, yahfazka, Allah akan jaga engkau. Allah akan jaga kita, tuan-tuan. Dan bukan Allah jaga kita saja, keturunan kita Allah jaga. Seperti yang tuan-tuan baca apabila Nabi Khidir alaihi salam, dia bina tembok anak yatim. Kemudian dia cerita pasal apa Allah jaga anak yatim tu? Pasal apa? Pasal apa? Tuan-tuan baca tak kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa? Pasal apa Allah hantar Khidir suruh pergi buat tembok, harta anak yatim tu selamat? Kenapa Allah hantar Khidir untuk jaga harta anak yatim tu? Sebab Quran yang sebut. Sebab apa? Kerana ayah dan mak anak kepada yang budak tu adalah orang saleh. Sehingga kan ulama tafsir bila sampai kepada ayat tu dia kata apa? Kesalehan mak dan kesalehan ayah memberi kesan kepada anak yatim itu dengan Allah lindung dan jaga mereka. Bukan depa yang saleh, bukan depa yang baik, bukan depa yang bagus, pak mak depa, tapi dengan depa Tuhan jaga. Kesan depa pak mak. Pasal itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan orang yang saleh, Allah akan jaga keturunan tuan-tuan. Allah akan jaga. Ini yang kita nak ambil malam ni. Kemudian kata Ibnu Abbas, Nabi kata apa lagi? Ihfazillah tajidhu tujahaka. Engkau jaga Allah, engkau buat apa yang Tuhan suruh, engkau tinggal apa yang Allah larang, tajidhu, engkau akan dapati Allah itu berada di hadapan engkau. Tu Nabi yang sebut, Nabi yang bagi tahu Allah itu berada tujahaka, duduk depan kau. Artinya apa? Apa maksud duduk depan kita? Artinya apa yang tak elok, apa yang buruk, apa yang tak kita tak suka, Allah akan tepis. Allah akan tolak, Allah akan ubah takdir itu daripada buruk jadi baik. Tuan-tuan, kita tak tahu apa yang Tuhan tulis kat kita. Pasal itu Nabi kata apa? Kat Ibnu Abbas, wa'lam law anna hadhihi al-ummah law ijtama'at. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, kau jangan susah hati. Kalau Allah yang jaga engkau, pasal itu kita orang beriman, kita jenis apa? Kita yang paling tak pernah takut dengan manusia. Hatta akan dengan hantu pun kita tak takut lah. Pasal apa tuan-tuan tak takut? Tuan-tuan takut tak dengan manusia? Takut dengan manusia ni takut dalam erti kata takut yang tak sepatutnya lah. Tapi kalau tuan-tuan buat salah, kena takut lah. Jangan duk buat tak ketahuan hala berani, tak ketahuan berani tak kena tempat pula. Salah lah. Kan? Dak ini dalam erti kata, dia kata hang kita tak tahu lah. Pendinding kita apa dia? Pendinding kita, ketaatan kita.
Sebab itu saya kata orang yang melakukan amalan soleh, orang yang buat jariah, orang yang buat amalan baik, dia tak payah bimbang. Itulah pendinding dia. Sebab Nabi kata, kalaulah semua, lau anna hadhil ummah, kalau semua orang ni, semua orang berpakat, merancang, mengatur, menyusun untuk ayyadurruka, nak buat benda tak elok kat kita, nak buat benda tak ketahuan kat kita, benda tu tak akan kena. Sebab apa? Allah tak izin. Tapi kalau kena juga ustaz, ia bukan kerana kehebatan mereka, tetapi kerana izin Allah untuk mengangkat kita. Dia kata, ustaz kata Allah pelihara orang mari semayang, kawan saya keluar-keluar Masjid Arab, kereta langgak mati. Pelihara apa? Tuan-tuan, kita kena faham, musibah dengan izin Allah untuk apa? Mengangkat kedudukan kita dan menghapuskan dosa kita. Sebab itu Allah pelihara tak Nabi? Tuan-tuan, saya tanya soalan ni, Allah pelihara tak Nabi? Sakit tak? Perang luka tak? Tak kebal Nabi. Hampir terkorban Nabi. Berapa orang sahabat mati, Allah tak pelihara tak? Allah pelihara dengan cara dia. Sebab itu tuan-tuan, orang beriman membujur lalu melintang patah. Dia tak pernah takut dan dia tak pernah fikir manusia. Sebab dia tahu, jika dia melakukan apa yang Tuhan suruh, dia di dalam genggaman Tuhan. Ini akidah. Tapi kalau yang kita duk takut ni pasal apa? Yang kita duk susah hati, yang kita duk risau, yang kita duk takut kecemah ni pasal apa? Pasal kita tahu kita ni orang berdosa. Pasal tahu kita ni buruk, kotor, bergelumang dengan maksiat, banyak benda haram yang kita lakukan. Maka kita tahu Allah tak akan pelihara kita, Allah tak akan jaga kita. Pasal tu kita takut. Orang buat salah mana yang tak takut? Ini satu benda yang Allah sebut. Maka sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW mengajar Ibnu Abbas untuk engkau menarik penjagaan Allah, untuk engkau menjadikan diri engkau termasuk dalam mereka yang dikawal oleh Allah. Engkau kena jaga Allah. Bagaimana? Lakukan apa yang dia suruh dan tinggalkan apa yang dia larang. Sangat mudah. Situ tuan-tuan pergi kan, pesan dekat anak-anak tuan-tuan semayang kan, anak-anak tuan-tuan pergi keluar, tak tahu apa yang berlaku, macam mana dia nak hidup, apa yang akan menimpa dia, dugaan, cubaan, rintangan, halangan. Tuan-tuan duduk di sini, tuan-tuan buat apa? Ke tuan-tuan pun pindah, dia kata, ustaz, saya tak boleh ikut dah kelas ustaz ni. Awak anak dapat belajar di Kuala Lumpur, risaulah apa nak jadi di sana. Lepas tu saya pun jual habis tanah rumah apa semua, beli rumah sebelah dengan asrama, minta nak duduk asrama, universiti tak bagi. Tapi saya beli rumah betul-betul luar asrama lah. Ada nak larat, nak ikut 24 jam. Dia pergi bilik ini, masuk kampus, kita duduk jadi terpacak di luar, takut apa-apa jadi kat dia. Orang rogol ke, orang colek ke apa ke, duduk di luar. Kita pun ada urusan kita. Macam mana kita nak biarkan dia dalam kawalan Tuhan dan kita boleh tenang? Kita ada senjata yang paling ampuh, doa. Doa. Ya Allah, peliharalah anak aku daripada bahaya dan benda yang tak elok. Pasal itu tuan-tuan, bila orang musafir, tuan-tuan baca apa? Musafir, orang yang nak pergi jauh ni, yang nak berpisah. Tuan-tuan kan ni, orang duk pergi Mekah ni duk baca apa? Bang tu tak sunnah, bid'ah. Yang sunnah apa dia? Yang sunnah tuan-tuan buat apa orang nak pergi musafir ni? Orang yang nak astaudi'ukumullah. Baca tak? Saya duk ingat kita nak kena putus step doa ni, doa musafir ni kan, supaya tuan-tuan boleh baca masa orang nak pi musafir. Terutama orang pergi Mekah kan, boleh baca dia nak pi musafir. Astaudi'ukumullah. Sama ada kita yang nak lepas orang pi atau dia nak lepas kita pi. Kadang-kadang ada orang pi, dia tinggal isteri dia tinggal anak dia kan. Tak pergi Mekah pun ada yang pergi kerja jenis pergi berbulan-bulan ni. Dia nak tinggal di rumah ni, anak isteri dia, siapa yang nak jaga? Dia doa,
astaudi'ukumullah, aku lepaskan, astaudi', aku serahkan engkau kepada Allah, yang mana Allah itu tidak pernah mensia-siakan amanah yang orang serah pada dia. Tu dia punya besar doa Nabi ajak. Sakan tu doa tu. Aku serahkan hampa, astaudi'ukum, aku serahkan hampa ni kepada siapa? Kepada Allah. Betul lah kita pesan kat pak kita, kat adik-beradik kita, hampa tolong tengok ni, aku nak pi kerja ni, aku nak pi bekah ni, hampa tolong tengok. Depa nak tengok apa? Mau kalau tengok saja. Kalau sebelum pi seluk 300-400, 400-500 ke, dia pi lah tengok sekali dua. Tapi kalau pesan ayat liok saja, tak kat letas tu, kami pi tengok takkanlah kami nak biar darah daging. Kita pun balik tanya, depa mai tengok, hari yang di airport tu, lepas tu kami ke Bulak ke apa jadi ke, tanah timbul ke apa ke, tak kelih batang hidung Manusia. Tetapi kita sebut dalam doa tu Nabi kata apa? Pasal apa kita serah ke Allah dalam doa tu? Tuan-tuan tengok dalam doa musafir tu, doa untuk orang yang nak pergi musafir. Pasal apa? Pasal Nabi kata Allah tidak akan mensia-sia dan Allah tidak akan khianat pada amanah yang orang serah pada dia. Punya sakan tu, bahasa yang Nabi guna. Maka kita pergi dengan tenang, kerana kita tahu sebaik-baik pemelihara sedang menjaga anak dan isteri kita. Dan bila kita pergi, jangan buat tak ketahuan hala pula. Dia tak apa, Allah dah jaga anak bini aku. Kita pun sampai di tempat tu sakan. Jangan ada kesan pada anak isteri kita. Nampak? Maka saya nak sebut kepada tuan-tuan beberapa perkara yang digariskan oleh para ulama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, dan bagaimana apa yang disebut sebagai penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Satu, ini ada beberapa benda bukti ataupun yang dimaksudkan dengan penjagaan Allah. Yang mana perkara-perkara yang saya nak sebutkan ini, kalaulah tuan-tuan melakukan maksiat, maka perkara ini akan dicabut daripada keluarga, hidup dan diri tuan-tuan. Satu, Allah akan menjaga dirinya, keluarganya, hartanya dengan Allah menghantar malaikat khas untuk bertugas siang, malam, pagi, petang. Salah satu bentuk ni saya nak cerita ni, bentuk penjagaan Allah yang kita sangat berharap tu, yang kita sangat-sangat nak tu. Allah hantar malaikat mai jaga kita. Bukan jaga kita aja, anak kita. Bukan anak kita saja, harta kita. Malaikat jaga. Dan Allah sebut, tuan-tuan, balik tuan-tuan buka surah Ar-Ra'du ayat 11. Surah Ar-Ra'du ayat 11. Allah hantar malaikat free of charge, tak ada bayaran, janji buat amalan, mai malaikat. Allah sebut apa? Lahu mu'aqibat. Malaikat ni disebut mu'aqibat. Min baini yadihi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah. Apa dia maksud dia? Lahu mu'aqibat. Bagi manusia yang melakukan ketaatan dan menjauhkan diri daripada dosa, bagi mereka mu'aqibat, malaikat-malaikat. Masalahnya tak nampak. Tapi tuan-tuan perasan tak? Kadang-kadang kita tak pernah baca pun doa naik kenderaan. Kadang-kadang ada benda yang kita dapat, kita tak pernah minta, tapi kita dapat kesan daripada amalan saleh. Kesan daripada kita tak buat dosa tu, Allah bagi walaupun kita tak minta. Kita bawa kereta, bawa kenderaan, selamat, pergi balik, pergi kerja. Allah pelihara kita, tak berlaku benda yang tak elok, tak berlaku benda yang buruk, kan? Macam saya cerita kat tuan-tuan,
Ada satu hamba Allah ni, berapa kali minyak dia mati, tapi semua tempat-tempat yang minyak dia mati dekat dengan stesen minyak. Allah pelihara dia. Mungkin kita tidak boleh kata keramat untuk dia, karamah. Tapi kalau dia mati semua, satu menunjukkan apa? Dia ni jenis tak ada duit lah, duk aja mati. Yang kedua, Allah tolong, Allah sayang dia tau. Bila dia mati dekat dengan stesen minyak, ataupun kalau kena tolak pun tak jauh. Walau kalau kita fikir minyak ni satu benda yang kita tak boleh baca. Kadang dia habang kita banyak, tak tahu dia mati, pening dia. Tapi mungkin dia ni orang yang bagus, Allah pelihara dia. Kadang-kadang kita pergi mana-mana tempat, orang lain semua kena sakit, kita pergi tempat tu, tempat yang orang kena tu, tapi Allah pelihara kita. Kita tak kena, orang lain kena. Bukanlah kerana kita hebat, atau bukanlah kerana kita ni kuat, sehat ke apa, tapi Tuhan pelihara. Adat kata mesti kena, adat kata kita duduk dalam grup yang kena, sehingga orang pun pelik. Pasal apa dia tak kena? Orang beriman dia tidak pernah pelik dan dia tak pernah hairan, kerana dia tahu dia dalam penjagaan Allah. Siapa yang kena mungkin Allah nak uji, tapi kalau dia tak kena, dia tahu. Kan, kita pergi Mekah. Mekah tempat yang sangat dahsyat, banyak penyakit, macam-macam orang. Tapi bila satu orang pergi dengan niat yang betul, Allah pelihara dia, Allah jaga dia. Kan? Nah? Okey, malaikat ini pula dia punya tuan-tuan, malaikat lena ke malaikat ni? Sifat malaikat lena ke? Letih ke? Yang letih, yang lena, yang mengantuk, yang terlupa, yang ralik itu manusia. Malaikat tak ada. Malaikat ni tak pernah silap, tak pernah bantah, tak pernah cuai. Dia yang Tuhan hantar jaga kita, mewakili Allah. Nama yang mana malaikat ini duduk di mana? Min baini yadihi, duduk di depan. Wa min khalfihi, duduk di belakang. Yahfazuna, mereka bertindak sebagai pengawal keselamatan min amrillah, dan mereka bertugas di atas perintah Allah. Jadi nak undang malaikat ni, kita kena melakukan amalan dan kita jangan buat dosa. Imran bin Husain, tuan-tuan bisa dengar Imran bin Husain? Imran bin Husain hebat pasal apa? Satu-satunya malaikat yang satu-satunya sahabat yang malaikat bagi salam. Imran bin Husain satu-satunya sahabat yang malaikat mai bagi salam. Tiba-tiba dia heran tu, kenapa malaikat tak mai bagi salam dekat dia dalam 2-3 waktu. Dia cek, dia sesat, dia terlibat dengan satu dosa, iaitu berubat menggunakan api. Dulu dia panggil kai. Dia buat dosa lah. Nabi tak benarkan, tak boleh berubat guna api. Pasal benda tu menyeksa diri. Dia berubat guna tu, dia sakit, dia berubat guna api tu. Malaikat tak mai. Pasal apa? Pasal dia buat dosa. Menunjukkan malaikat akan meninggalkan orang yang buat dosa. Contohnya Imran bin Husain. Lepas dia berhenti, malaikat mai balik. Kesan yang sangat bahaya. Takut tu. Kan? Okey. Demikian juga kan, Allah akan menjaga kita, seperti mana Allah memelihara Nabi Yusuf alaihi salam. Ini Allah pelihara kita, maksudnya Allah menjaga iman kita daripada tewas. Seperti mana yang berlaku kepada Nabi Allah Yusuf, ketika mana dia digoda oleh wanita Imra'atul Aziz, isteri kepada pemerintah ketika itu, menggoda dia, mengajak dia dalam keadaan yang dia boleh melakukan hal itu. Tengok Allah kata apa? Allah kata apa? Tuan-tuan, pasal apa Yusuf boleh tolak benda tu? Pasal apa Yusuf boleh tepih? Pasal Allah bantu dan Allah jaga dia. Sebab itu tuan-tuan, bila kita boleh tolak, kita boleh tepih benda-benda yang orang kata, hang boleh tolak benda tu, no? Hang tak ambil benda tu, no? Hang tak terlibat benda tu, no? Sebenarnya kita pun tak percaya kata kita boleh tolak. Aku pun tak tahu macam mana, aku tak berani nak ambil.
Aku pun tak tahu apa pasal aku tak ambil. Sebab Allah yang membuang dan menepih benda tu. Kalau tuan-tuan tak percaya, sebenarnya perkara itu berasal daripada pertolongan Allah. Balik buka surah Yusuf ayat 24. Surah Yusuf ayat 24. Allah kata apa? Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya' innahu min ibadinal mukhlasin. Allah kata demikianlah, kadzalika linasrif, demikianlah kami memalingkan. Tengok, Allah kata dia memalingkan Yusuf daripada benda yang tak elok tu. Allah yang palingkan, Allah yang pusing hati dia supaya dia tak tergoda, tewas. Jangan main tuan-tuan. Godaan yang paling dahsyat ni godaan wanita. Pasal itu salah satu daripada orang yang akan duduk di bawah arash, ni yang duduk bawah arash Allah tu hari kiamat esok, rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqal inni akhafullah. Satu laki-laki yang diseru, diajak oleh wanita yang cantik, yang ada jawatan, yang kaya, nak berzina dengan dia, dia tak mau. Jangan main-main kan? Nabi kata tidak ada ma taraktu fitnah adar, tidak ada fitnah yang lebih besar dan lebih berat melainkan wanita kan? Sebab apa Allah Ta'ala selamatkan Yusuf? Allah sebut dalam surah Yusuf ayat 24. Kenapa Allah jaga Yusuf? Innahu min ibadina mukhlasin. Kerana dia daripada kalangan hamba-hamba kami yang terpilih, yang ikhlas, yang beriman. Allah jaga Yusuf kerana keimanan dan takwa dia. Nampak? Kemudian kita tengok pula tuan-tuan, apa lagi yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan memelihara kita. Allah Subhanahu wa taala akan memelihara manusia pada usia dia tua dan lemah. Kalaulah dia menjaga Allah pada waktu dia muda dan kuat. Ini. Sesiapa yang menjaga suruhan Allah ketika dia muda, ketika dia kuat, ketika dia sehat, ketika dia senang, Allah akan jaga dia waktu dia sakit, waktu dia tua, waktu dia susah. Seperti mana yang disebut oleh para ulama, antaranya Ibnu Rajab. Ibnu Rajab kata apa? Ibnu Rajab kata ada sebahagian ulama, Ibnu Rajab sebut, Ibnu Rajab Al-Hambali, dia kata ada sebahagian ulama yang sudah berusia 100 tahun. Ada di kalangan ulama yang dah berusia 100 tahun, yang dah sangat tua, tetapi apabila disebut tentang hidup mereka, mereka dipelihara oleh Allah kekuatan mereka, kecerdasan mereka, kesihatan mereka. Sebab itu salah satu rahsia kenapa orang tua ni sihat, cerdas, kuat ingatan, kerana ketika dia muda dia jaga apa yang Allah suruh dan dia tinggal apa yang Allah larang. Dia dapat lihat kesannya ketika dia tua. Mata dia terang, dia boleh baca Quran. Pasal itu tuan-tuan, ada satu video, saya tak pasti di mana, dua pasangan suami isteri yang sangat tua dan mereka kena penyakit Alzheimer, nyanyuk. Banyak benda mereka tak ingat, urusan dunia ni mereka tak ingat, tak kenal dah anak-anak mereka dan tak tahu dah mana hala. Tetapi bila berkait dengan bacaan Quran, hafalan Quran, yang tu masih seperti asal muda dulu, masih macam muda dulu. Pasal tu orang yang memang dia lazimi Al-Quran, dia lazimi amal ibadat, dia akan dapat rasa kesan dia di hujung usia dia kan?
Ini janji Allah yang disebut oleh Ibnul Rajab berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang alim. Dia kata apa? Hazihi jawarih hafidnaha 'anil ma'asi fis sighar fahafidhahu Allah 'alaina fil kibar. Para ulama tu bila orang tanya apa rahsia Allah bagi kesihatan, bagi kekuatan, bagi kecerdasan, tajam akal, kuat ingatan, tua dah ni, dah nampak adatnya tak larat. Jawapan mereka sangat menarik. Hazihi jawarih, ini anggota semua ni ketika muda dan kuat dahulu, hafidna 'anil ma'asi, kami jaga daripada buat maksiat. Hadhil jawarih, ni semua anggota badan kami ni masa muda kami pedor, kami kontrol tak buat maksiat. Maka apa dia? Fahafizallah, maka Allah balas, dia jaga ketika kami dah tua. Kan? Nampak? Pasal tu Nabi kata seburuk-buruk penzina, penzina yang berzina ketika berusia tua. Nabi kata kalau orang muda berzina dengan orang tua berzina, di sisi Tuhan yang paling teruk orang tua tu. Orang muda tak pelik, memang syahwat dia kuat dan kekuatan dia memang masa tu tengah menggelojak. Orang tua dari sudut fitrah dia tak kuat. Dan kita tengok ada orang tua yang kita pelik, pasal apa Allah Ta'ala uji dia dengan ujian-ujian yang menyebabkan dah tua, dah tak sedar diri, dah dekat nak mati pun tak sedar diri, tak dapat hidayah. Bacalah kisah muda dia, kita akan dapat jawapan. Walaupun bukan semua, tapi sebahagian besarnya adalah daripada dosa silam dia. Kan? Kemudian apabila para ulama menyebut tentang orang-orang yang ketika tuanya mereka itu hanyut, tenggelam, rosak. Tahu apa kata Ibnu Rajab? Dia sebut dalam kitab dia Jami' Ulum wal Hikam, kitab yang sangat masyhur. Kata Ibnu Rajab, inna hadha dayya Allahu fi sigharih. Kawan ni masa muda dayya Allah, dia dia mensia-siakan perintah Allah. Fi sigharih, masa muda dia hero. Nabi kata apa? Kata Ibnu Rajab, fadayya'ahu Allah. Ibnu Rajab kata, maka apabila tua, Allah pula balas benda yang sama. Tuan-tuan bisa dengar tak satu ayat Allah sebut, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sesiapa yang berpaling daripada ayat kami, hidupnya sempit. Kemudian Allah sambung apa? Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Ni tuan-tuan tengok, apa yang kita buat masa hidup, masa muda, ada efek masa tua. Kami himpunkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Depa mangkit hari kiamat buta, mata depa buta. Depa tanya Tuhan, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Pasal apa kami buta sedangkan ketika di dunia kami nampak? Jawapan Allah sangat tajam. Allah kata apa? Kadzalika atatka ayatuna. Sebab apa hampa mangkit buta dulu, hampa celek? Sebab masa hampa celek datang ayat kami, hampa buat tak peduli. Wa kadzalik, hari ni dalam Quran ni, yauma tunsa, hari ni kami akan balas sama macam hampa buat ketika hampa di dunia. Dia panggil al-jaza min jinsil amal, balasan mengikut apa yang kita buat. Kita bagi laluan pada azan, saya kita sambung sikit insya-Allah taala. Tuan-tuan hadirin mukminin muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebut juga tadi dalam kisah Khidir alaihi salam, apabila dia bina dinding tu, dinding yang hampir runtuh, di sebalik dinding tu ada harta milik dua orang anak yatim ni.
Dia bina dinding tu supaya orang tak boleh curi harta tu. Quran sebut dia lakukan hal itu di atas arahan Allah kerana kesalehan kedua orang tua budak tersebut. Dan kita sebut tadi Al-Imam Ibnul Qayyim, dia kata orang yang melakukan maksiat Allah tak akan jaga dia. Artinya akan berlaku benda yang tak elok ataupun benda yang buruk dalam hidup dia. Seorang imam yang terkenal, Fudail bin Iyad, terkenal daripada kalangan tabi'in, daripada kalangan salaf. Fudail bin Iyad, dia kata apa? Kata-kata dia ada kaitan dengan topik kita. Apabila aku melakukan dosa, Ibn Rajab ada quote perkataan ni dalam Jami'ul Ulumul Hikam. Ibn Kathir juga menyebut hal yang sama dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Kata-kata ni disandarkan kepada Fudail bin Iyad. Dan tadi kita dah baca nas Quran dan hadis. Perkataan ini menyokong dan selari dengan apa yang disebut. Kata Fudail bin Iyad, dia kata apa? Apabila aku melakukan maksiat, aku akan melihat berlakunya 3 perkara dalam hidup aku serta merta. Fudail bin Iyad kata, apabila aku melakukan satu dosa, terus aku rasa 3 benda berlaku. Terjadi dalam hidup aku 3 benda. 1. Apa dia? Tuan-tuan bisa dengar tak? Kata-kata Fudail bin Iyad. Aku melihat perubahan perangai isteri aku. Kata ulama, daripada taat jadi ketegak, bantah. Fudail bin Iyad kata, isteri aku ni, dia kata bila aku buat dosa, aku nampak ada kesan pada hidup aku dalam 3 urusan. Pertama, imraati, bini aku. Perangai dia berubah daripada bagui, daripada dengar kata, daripada jenis yang saleh, tak tahu jadi melawan, jadi tak dengar cakap, jadi tak elok isteri. Dia tak salahkan isteri. Cantiknya Fudail bin Iyad, dia tak salahkan isteri. Dia kata aku yang buat dosa aku, dan dia tahu dosa tu. Terus nampak kesan cash. Yang kedua, dia kata apa? Pada khadam dan hamba aku. Pada khadam aku. Khadam dia jadi malas, khadam dia jadi degil, khadam dia jadi melawan. Berubah sikap. Yang ketiga, kata Fudail bin Iyad, apa dia? Banyak tikus dalam rumah aku. Fa'run tikus. Wa fa'run fi baiti, dan tikus berkeliaran dalam rumah aku. Tikus ni jangan main-main tuan-tuan. Binatang yang disebut sebagai fuwaisiqah, binatang yang jahat. Tikus ni jahat tau. Salah satu tentera syaitan tikus. Yang nak buat kerja setan ni tikus. Dan tikus ni memang di antara binatang yang paling buruk dan paling tak guna. Pasal itu kita disuruh bunuh, dapat pahala. Nabi suruh kita bunuh fuwaisiqah, binatang yang tak elok. Dan pasal apa banyak binatang dalam rumah aku, kata Fudail, tiba-tiba ada tikus mari. Sebab dosa aku buat pada isteri aku, pada hamba aku, pada tunggangan aku, pada kaldai dia, binatang dia. Kita kenderaan lah kan? Bila kita buat dosa, kereta kita jadi masalah, bini kita jadi problem, anak-anak kita jadi, walaupun kita tak nafikan,
Tapi ini antara kesan. Pasal apa? Pasal apa benda ni berlaku? Pasal apa tak terkawal? Pasal apa dia tak jadi elok? Telah hilang pemeliharaan Allah. Yang selama ni rumah kita elok, bini kita bagus, anak-anak kita elok, Allah pelihara. Allah turunkan apa? Mawaddatan wa rahmah, sakinah. Rumah yang Allah turunkan mawaddah. Pasal itu Allah janji, tuan-tuan. Allah janji. Allah kata apa? Kalaulah beriman. Letak syarat tu. Allah letak syarat. Kalaulah beriman. Ni ayat Quran ni. Kalaulah berimannya penduduk negeri itu, barulah apa? Allah kata kalaulah beriman rakyat negeri itu, la fatahna alaihim barakah, barulah kami buka berkat turun. Dan kita tak nafikan memang dosa bagi kesan, betul tak? Dalam hadis Abu Daud, Nabi kata ada beberapa bala yang muncul di atas dosa, seperti kemarau di atas dosa zakat. Dan sebab itu Ibnul Qayyim kata, bila kamu melakukan maksiat, Allah pergi meninggalkan kamu. Dan tuan-tuan, di antara tanda Allah benci kepada kita, dia biak kita, dia lepaskan kita. Dan bila dia lepaskan kita, dia sibukkan kita dalam urusan yang tidak ada guna dunia dan akhirat. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kesan ini menimbulkan rasa takut, rasa bimbang kita untuk melakukan maksiat. Kerana kita tahu seperti mana yang kita doa, wala takilni ila tarfati ain. Janganlah engkau biarkan diri kami menguruskan sendiri urusan kami, walaupun kau lepas itu hanya sekejap. Maka marilah kita kembali dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah, dalam perlindungan Allah, dan Allah berada di depan, di belakang, di atas, di kiri dan kanan kita, dan malaikat senantiasa berada dengan kita menjauhi maksiat dan kita melakukan ketaatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.